Guys, korang pernah dengar tak satu tempat dekat Malaysia ni nama dia Batu Gajah? Tempat ni ada dekat Perak guys. Kalau korang tahu then baguslah korang punya geografi. Tapi kalau korang tak tahu, jom aku ceritakan pasal misteri Batu Gajah dekat Perak ni. Let's bebil the story. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Hopefully korang semua sihat-sihat belaka bersama dengan keluarga yang tercinta. Okay guys, masyarakat Melayu ni dia terkenal dengan adat dan budaya yang sangat-sangat banyak. Selain daripada tu juga, kita kaya dengan cerita-cerita mitos ataupun cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat ni adalah cerita rekaan orang pada zaman dahulu dan disampaikan oleh si penglimpur lara. Dan selalunya dalam cerita rakyat ni akan ada pengajaran ataupun moral value yang nak disampaikan. Tapi guys, nak cakap ke semua cerita rakyat ni sekadar mitos, dia tak boleh juga tau. Sebab kesahihan dan juga kebenaran cerita-cerita mitos ni memang susah sangat-sangat nak dibuktikan. Sebabnya cerita ni hanya disampaikan secara komunikasi dari mulut ke mulut dan tak banyak catatan sejarah yang membenarkan cerita-cerita ni. Kalau ada pun, catatan sejarahnya sangat-sangat limited guys. Sama juga macam cerita yang aku nak ceritakan ni, Sang Kelembai adalah salah satu daripada makhluk mitos yang ada dekat dalam alam Melayu ni. Actually guys, cerita Sang Kelembai ni ada banyak gila versi tau. Versi negeri Perak, lepas tu ada versi negeri Pahang, Kedah pun ada. Yang menariknya dekat Indonesia pun dia ada juga versi Sang Kelembai dia sendiri guys. Tapi guys, cerita yang aku nak start ni adalah cerita versi negeri Perak. Sebab dia ada kaitan dengan tempat dekat Perak which is Batu Gajah. Batu Gajah ni dia ada dekat-dekat dengan Lahad Teronoh Si Putih. Senang cerita lah, dia dekat-dekat dengan Ipoh, bandar paling hipster dalam Malaysia. Pada satu ketika dulu kan, Sang Kelembai ni memang sangat-sangat famous di kalangan orang Perak. Dekat Perak, sosok Sang Kelembai ni diwujudkan dengan fizikal yang besar, yang tinggi. Rupa dia bukan macam manusia tau, tapi dia lebih kepada raksasa. Korang boleh bayangkan Thanos dekat dalam cerita Marvel tu, dia lebih kurang macam tu lah, besar dia. Sang Kelembai ni dia ada satu special power. Special power dia adalah dia boleh menukarkan apa sahaja kepada batu. Kita patah balik ke Batu Gajah. Kisah dia bermula bila Sang Kelembai ni berjalan dekat dalam hutan dekat area Batu Gajah. Masa tu Batu Gajah pun mula wujud guys. Sang Kelembai ni dia berjalan sambil dia meratapi anak dia yang dah mati sebab anak dia tertimpa dengan pokok yang sangat-sangat besar. Sambil dia jalan-jalan tu, Sang Kelembai sampai dekat satu sungai dan dekat sungai tu ada 3 ekor gajah yang sedang mandi. Untuk pengetahuan korang, Sang Kelembai ni dia boleh bercakap dengan binatang. Dia faham bahasa binatang tu. Masa gajah-gajah tu tengah mandi dekat situ, gajah ni nampaklah Sang Kelembai lalu. So dia tegurlah Sang Kelembai. Gajah tu cakap dekat Sang Kelembai, "Sang Kelembai, hodoh betul lah muka kau tu." Sang Kelembai yang dengar ni pun dia bagi tahulah yang dia tengah bersedih sebab anak dia mati. Tapi gajah-gajah tu dia terus cakap dekat Sang Kelembai yang Sang Kelembai ni tak pandai jaga anak guys. Sebab tu anak dia boleh mati. Sang Kelembai yang dengar gajah cakap macam tu, dia rasa macam ni lebih bengang lah. Tapi dia dapat kontrol lagi guys. Sebabnya dia dah berjanji dengan diri dia sendiri untuk tak menyumpah makhluk lain menjadi batu. Gajah-gajah ni pun teruslah mengusik si Kelembai dan sampai satu tahap ejekan gajah dekat Sang Kelembai ni jadi makin parah. Sang Kelembai pun apa lagi, naik angin lah. Lepas tu dia cakap lah dekat gajah, "Shut up you." Gajah ni pun reply balik apa yang Sang Kelembai ni cakap. "Kalau kita orang tak nak diam, then kau nak buat apa? Kau nak sumpah kita orang jadi batu?" Sang Kelembai pun cakap, "Ya, kalau kau tak nak diam, aku sumpah kau jadi batu." Dengan tak semena-mena, lepas Sang Kelembai cakap macam tu, 3 ekor gajah yang sedang mandi tadi tiba-tiba bertukar menjadi batu guys. Sang Kelembai ni bukan niat dia tau nak menyumpah gajah-gajah ni jadi batu. Dia just bagi warning je. Kalau gajah-gajah tu tak stop ejek dia, Sang Kelembai ni pun dia keluarkan dia punya special power which is sumpah gajah-gajah tu jadi batu. Dia tak sumpah lagi guys, tapi dia cakap macam tu je. Itu pun gajah-gajah tu bertukar juga jadi batu guys. Power tak power lah sumpahan si Sang Kelembai ni. Masa kejadian tu berlaku, ada seorang lelaki dia menyorok sambil perhatikan apa yang berlaku di antara Sang Kelembai dengan gajah-gajah tu. Dia pun takjub dengan peristiwa tu dan akhirnya dia namakan tempat tu sebagai Batu Gajah. Sempena peristiwa apa yang dia nampak tu. Sekarang ni guys, batu sumpahan tu dikatakan dah berkecai sebab pembangunan yang pesat bermula era pelombongan biji
Bukit Timah pada tahun 1870. Ada juga orang cakap batu sumpahan tu tak pecah pun, tapi pada tahun 1950 ada kerja-kerja meluruskan Sungai Kinta. So batu tu dia ada dekat berhampiran Kampung Pisang. Dia tertimbus dengan tanah, guys. Cerita pasal kewujudan batu berbentuk gajah ni sebenarnya diceritakan dalam diary residen British pertama dekat Perak, which is J.W.W. Bush pada 30 April 1975. J.W.W. Bush ni cakap memang ada batu besar macam gajah dekat tepi Sungai Kinta dan batu ni dipanggil sebagai Tuh Gajah. Dekat Pahang pula, Sang Kelembai ni dikenali sebagai Sang Gedembai. Gua Kota Gelanggi dekat Jerantuk Pahang adalah gua batu kapur yang dikatakan berusia beratus-ratus tahun. Diorang namakan gua-gua yang ada dekat sini sebagai kota merujuk kepada kubu ataupun bandar. Dan kota-kota ni dikatakan ada kaitan dengan kisah-kisah mistik dan juga alam bunian. Tapak-tapak kota tu pada asalnya dimiliki kepada satu kerajaan purba yang dikenali sebagai Gelangkiu, yang bermaksud rumah permata karun, dan semua kerajaan ni diperintah oleh Raja Gelanggi. Raja Gelanggi ni dia ada seorang puteri tau, dan dia punya puteri memang cun gila lah. Lepas tu Raja Gelanggi tu dia tunangkan anak dia dengan Raja Usul Bera. Dalam masa yang sama, guys, Raja Mambang Lipis dia tak puas hati. Dia nak juga puteri Raja Gelanggi tu. So disebabkan oleh seorang perempuan, berlakulah peperangan di antara Raja Usul Bera dan juga Raja Mambang Lipis. And lastly, peperangan ni dibenangi oleh Raja Usul Bera sebab dia berjaya bunuh Raja Mambang Lipis. Bapak Raja Mambang Lipis ni tak puas hati lah sebab anak dia kena bunuh. Dia nak balas dendam dan akhirnya dia importlah Sang Kelembai untuk tolong dia dalam peperangan tu. Bila si Sang Kelembai ni datang, Sang Kelembai ni sumpah ke semua kerajaan yang ada dekat situ jadi batu. So disebabkan oleh sumpahan tu, ke semua kerajaan yang ada dekat sekitar tu jadi batu dan terhapus dari peta dunia, guys. Apa cerita pula dekat Kedah? Dekat Kedah, guys, Sang Kelembai ni dia duduk dekat dalam hutan dan dia suka makan pucuk buluh. Semua orang yang ada dekat situ kenal dengan Sang Kelembai dan tahu kemampuan dia untuk menyumpah apa sahaja menjadi batu. So orang kampung dekat situ risau dan plan nak halau Sang Kelembai daripada situ. Sebab apa? Sebab diorang rasa terancam. Lastly, guys, apa yang orang kampung buat? Diorang pergi tebang semua pokok buluh yang ada dekat situ dan mengharapkan bila dah tak ada pokok buluh, Sang Kelembai susah nak cari makan, so dia akan pindah pergi tempat lain. Tapi guys, lain pula jadi dia. Sang Kelembai ni naik angin dengan orang kampung. Elok-elok dia boleh makan pucuk buluh tu, habis dia tebang pokok buluh tu, dia tak boleh nak makan lah. So efek dia, Sang Kelembai ni mengamuk dan banyaklah benda disumpah menjadi batu. Dekat atas Gunung Jerai kan, ada satu batu yang menyerupai kapal. Dikatakan kapal tu milik Maharaja Merong Mahawangsa dan dia jadi batu sebab ni lah Kelembai punya kerja lah. Lepas tu ada satu batu yang menyerupai kerbau dekat Kok Diang Lama. Lebih tepat kalau aku cakap dekat area Gua Kerbau. Yang ni pun dikatakan puncanya datang daripada Sang Kelembai. Sebab apa? Dia mengamuk sebab orang kampung tebang pokok buluh. Okey guys, macam itulah serba sedikit cerita pasal Sang Kelembai yang aku dapat. Sebenarnya guys, cerita-cerita macam ni memang susah lah kita nak tahu tentang kesahihannya. Tapi kisah ni bagi aku sendiri perlu diceritakan pada generasi-generasi akan datang. Takkan kita nak tengok generasi kita ni berbangga dengan cerita-cerita mitos daripada negara barat, daripada negara-negara lain. Memang betul cerita-cerita rakyat ni bersifat mitos, tapi bagi aku dia memang ada nilai kemelayuan tu dekat situ. Nak kata cerita mitos ni tak logik, ya betul, memang sangat-sangat tak logik. Tapi kalau korang fikir balik, korang tengok cerita Batman, Superman ataupun Snow White, Jack and the Giant Slayer tu, korang rasa logik tak cerita tu? Tak logik juga guys. Itu cerita mitos yang ada dekat negara diorang. Diorang pandai mempromosikan cerita tu dan jadikan dia satu filem yang semua orang suka untuk tengok dan semua orang boleh layan cerita tu. So apa salahnya kalau kita pun buat macam tu juga? Betul tak guys? Apa pendapat korang tentang cerita Sang Kelembai ni? Ataupun korang ada version Sang Kelembai punya cerita sendiri? Korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa dekat TikTok, tolong tag sikit CEO Batu. Aku rasa dia ni adalah salah seorang yang terkena sumpahan daripada Sang Kelembai. Terima kasih banyak sebab dah layan cerita ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen, sebab semua benda yang korang buat tu dapat membantu algoritma channel ni untuk lebih dikenali orang ramai. Yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe. I see you at the next video. Assalamualaikum. Ciao.